Dan sebentar sahaja tadi, Lembaga Keselamatan Belanda, pengerusinya GB Jusra telah melaporkan berkenaan dengan laporan akhir Nahas MH17 di Pangkalan Udara Gilzerian. Dan seterusnya, di talian adalah Kapten Datuk Nik Ahmad Huzlan Nik Hussein, bekas Ketua Juruterbang Penerbangan Serantau MAS untuk membincangkan dan juga memberikan reaksi awal berkenaan dengan laporan tersebut. Kapten, Assalamualaikum. Kita melihat kepada laporan yang diberikan sebentar tadi. Dan laporan ini ditunggu ramai ahli keluarga dan juga warga Malaysia berkenaan dengan apa yang berlaku kepada pesawat MH17. Jawapannya sudah ada. Ia terkena tembakan pesawat ataupun tembakan daripada peluru berpandu Buk ataupun BUK. Dan apa reaksi pertama Datuk setelah membincangkan berkenaan dengan MH17 sejak hari pertama lagi? Nampaknya pendirian saya tak bertukar dari hari pertama lah. Memang dia surface to air, maknanya dari bumi ke angkasa lah, missile tu. Dan lepas 2-3 hari tu adalah keluar cerita tentang ada fighter konon pakai missile pergi tembak semua kan. Itu pun kita dah buat satu rumusan bahawa masa tu fighter yang ada pun frog food tu dia lagi perlahan pada 777. Jadi kemungkinan dia nak tembak 777 tu keupayaan dia tak ada. Jadi ini menguatkan lagi lah. Dan saya rasa apa yang diorang buat ni dibuat dengan cara teliti. Terus pun diorang dapat tahu mungkin dalam 30 hari dia dah confirm, tapi banyak lagi benda yang diorang nak masukkan sebelum final report ni keluar. Dan antara yang disebut di dalam laporan tersebut adalah laluan pesawat di mana mempersoalkan bagaimana pesawat penerbangan komersial boleh masuk ke laluan udara sebuah negara ataupun sebuah kawasan yang berkonflik. Pandangan Datuk Nik berhubung dengan hasil tersebut, adakah ini bermakna penerbangan komersial ketika ini lebih harus berhati-hati jika ada sedikit konflik sekalipun ia ataupun ruang udara tersebut harus ditutup kepada penerbangan komersial untuk laluan di sana? Ini kita kena tengok dari case to case lah. Pasal apa? Pasal kita sekarang kalau kita tinjau balik dalam dunia ni ada area konflik. Mungkin ada 2-30 area yang konflik bergaduh sama sendiri. Tapi ini tak melibatkan missile, tak melibatkan balistik, hanya melibatkan senapang dan pistol dan pedang di bawah low level. Jadi ini tak jadi satu benda yang relevan. Tapi sungguh pun begitu, maknanya mesti ada satu sistem yang lebih teliti. Maksudnya, nombor satu, negara di mana konflik itu ada, mereka ada tanggungjawab sebagai satu signatory ICAO, Organisasi United Nations, tanggungjawab untuk mengatakan diorang ada konflik dan konflik ini tak bahaya. Tapi sebagai operator yang bawa kapal terbang juga, diorang pun kena buat satu assessment. Sama ada nak percaya ke, kena ada satu satu proses risk assessment tersendiri. Contohnya, kalaulah polis cakap tempat ni boleh pergi. Tapi kalau malam-malam kena jaga-jaga. Terpulanglah pada kita sendiri, kita nak pergi ke tidak. Tengok polis cakap malam-malam dia selamat tapi kena berjaga-jaga. Setengah orang dia cermat, dia tak nak pergi. Setengah orang boleh lalu dengan berjaga-jaga. Jadi ini terpulang balik pada sistem-sistem yang sistem tu satu. Tapi dia punya protokol dari segi risk assessment tiap-tiap syarikat penerbangan ni ada berlainan sikit. Itu sebab airspace tu British Airways semua awal-awal dah lari. Tunggu pun Ukraine cakap boleh lalu. Jadi ini mungkin ada satu movement, satu pergerakan ke arah standardization dari segi polisi untuk mengetatkan lagi supaya benda ni tak terjadi lagi. Perlukah mungkin bagi penumpang pesawat komersial jarak jauh ataupun jarak dekat, perlukah mungkin laluan diberitahu dan juga dijadikan lebih telus kepada penumpang untuk memastikan jika penumpang ingin naik pesawat tersebut akibat laluan yang lebih selamat, mungkin itu pilihan mereka ataupun bagaimana? Itu susah nak cakap. Pasal apa? Pasal kadang-kadang dia punya arah penerbangan tu boleh bertukaran sungguh pun destinasi yang sama oleh kerana awan dan cuaca dan kelajuan angin. Sama ada angin lintang atau angin dari belakang atau angin dari muka yang ada efek pada ekonomi dan range. Jadi saya nak cakap secara general tu payah sikit. Okey, dan mungkin Kapten Datuk Nik Ahmad Huzlan dapat menyaksikan laporan ataupun sidang media yang diadakan sebentar tadi? Ya. Dan bagaimanakah, ini soalan terakhir saya, reaksi Kapten Datuk Nik yang pernah mengendalikan pesawat berkenaan melihat kepada pembentukan semula bahagian hadapan pesawat tersebut ketika sidang media itu selepas ngeri sikit saya rasa. Pasal pesawat tu saya dah banyak kali bawa.
Dia punya number plate 9M9M-MRD. Dia punya number plate lah, nombor identification macam nombor plate kita lah, plate wilayah semua kan. Ini kata bang 9M-MRD. Saya ingat lagi kata bang tu, saya duduk di belah kiri, cermin kat tepi tu, pernah letak tangan kat situ. Steering tu tiap-tiap kali saya ambil naik pesawat tu dari pilot lain, saya akan ambil towel yang basah. Saya akan lapkan supaya bersih. Saya nak duduk dalam tu selama 10-14 jam. Jadi bila nampak pesawat tu kan merangka-rangka ditampalkan di frame tu kan, memang ada rasa lah. Dan saya rasa ini juga agaknya kawan-kawan saya, rakan-rakan yang lain yang sekarang masih terbang Boeing 777 akan merasa dengan lebih mendalam lagi dari saya yang dah beberapa tahun tak memegang Boeing 777 tu. Tapi pesawat tu memang saya kenal. Selepas laporan dikeluarkan, apa jangkaan ataupun apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahawa mereka yang terkorban, Kapten Nick ya, akan terbela nasib mereka ataupun terbela apa yang berlaku pada mereka selepas daripada pengumuman laporan ini? Apa yang harus dilakukan? Ini setakat ni pengumuman yang dilepaskan ni, yang dirilis baru jap tadi ni, bukan fungsi dia bukan untuk menunding jari lagi. Itu ada fungsi lagi satu. Ini hanya nak mencari sebab-sebab apa yang terjadi. Jadi saya nak komen pasal saya pun belum baca ni. Dia tebal, ada appendix, ada macam-macam. Jadi mungkin kalau besok tu insya-Allah kita bertemu lagi, saya boleh ceritakan dengan luas lagi, dengan mendalam lagi. Tapi buat masa ni premature sikit. Belum dihadamkan lagi dia punya konten tu. Terima kasih Kapten Datuk Nick Ahmad Ruslan, bekas Ketua Juruterbang Penerbangan Serantau MAS, memberikan laporan ataupun memberikan reaksi awal kepada laporan dan juga sudah media yang diberikan oleh pengerusi Lembaga Keselamatan Belanda GB Yustra sebentar sahaja tadi daripada Pengkalan Udara Gilzerian berkenaan dengan laporan akhir MH17. Dan kami di Astro Awani sudah membawakan laporan tersebut di astroawani.com dan juga di laman media sosial kami, dan teruskan bersama kami dalam buletin-buletin Awani akan datang untuk menyaksikan rakaman semula dan juga laporan berkenaan dengan sidang media tersebut.